Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah kerana dengan izin dan limpah kurnianya sama-sama kita pada hari ini bagi dalam pelajaran tauhid darjah 2. InsyaAllah kita akan kupas satu persatu isi kandungan pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam buku pelajaran tauhid darjah 2. Jadi anak-anak yang berada di rumah tu boleh segera dengan cepat keluarkan buku tauhid, buka buku surat 1. Kita akan sentuh tajuk yang pertama pada hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran yang pertama, mari kita tengok sedikit isi kandungan yang ada dalam buku tauhid. Yang pertama, kita akan belajar berkenaan dengan sifat Allah yang wajib dan mustahil. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini melainkan tujuannya hanya satu, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita pada hamba Islam nak mengabdikan diri kepada Allah, hendaklah kita mengetahui akan zat Allah itu dengan mempelajari sifat Allah yang wajib dan juga mustahil. Kedua, kita akan belajar berkenaan dengan beriman kepada malaikat, daripada apa malaikat diciptakan, dan kemudian apakah tugas-tugas setiap malaikat yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyakkah malaikat yang perlu kita wajib hafal dan kita wajib ketahui akan nama-namanya serta tugasan-tugasan yang diberikan Allah kepada mereka. Yang ketiga, kita akan belajar beriman kepada kitab. Adik-adik sekalian, tahu tak, sebelum turunnya Al-Quran, adanya kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan panduan dan pedoman bagi para nabi dan rasul terdahulu dalam membimbing masyarakat pada waktu terdahulu, supaya mereka semua hidup dalam agama Islam. Dan insya-Allah semuanya itu akan kita pelajari satu persatu sehingga kita faham tentang agama kita, iaitu agama Islam. Baik, sebelum kita terus kepada pelajaran yang pertama, iaitu sifat Allah yang wajib dan mustahil. Unit yang pertama kita akan belajar berkenaan dengan sifat qidam dan lawannya. Sifat qidam dan lawannya. Sebelum tu, Ustaz nak kamu semua tonton video yang Ustaz berikan ini dan cuba hafalkan lagunya, yakni lagu tentang sifat wajib 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Selamat menonton. الله 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 حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته حيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر
كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته حيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود قيدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله 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 وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله 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 الله. Okey, baik. Tengok tadi video ininya dagu sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama wujud, dan hari ini kita belajar sifat Allah yang kedua iaitu qidam. Ya, apa maksud qidam? Qidam bermaksud sedia ada, yakni tiada permulaan bagi Allah. Tidak ada permulaan cerita bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan kita makhluknya, kita sebagai makhluk kita ada permulaan. Bila permulaan cerita kita? Bila mana kita dilahirkan oleh ibu kita ke dunia, maka di situ bermulalah cerita kita, bermulalah hikayat kita. Bermaksud kita ada permulaan. Tetapi Allah kita tak ada. Allah tak ada permulaan. Allah qidam, sedia ada. Tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa? Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Allah tidak dilahirkan. Itulah kerana Allah tidak ada sebarang cerita permulaan bagi zatnya. Baik, lawan bagi qidam apa? Hudusun. Maknanya hudus iaitu baharu. Ada permulaan. Setiap yang baharu, setiap yang makhluk yang baharu, semuanya ada permulaan ceritanya. Iaitu bila mana ia dilahirkan, bila mana ia dicipta, itulah permulaan bagi ceritanya. Tapi Allah tidak. Zat Allah qidam, ini sedia ada, tidak ada permulaan bagi
Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik anak-anak sekalian. Cukup sekadar dulu untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi video yang akan datang. Ya, Ustaz akan terangkan dalam sesi video akan datang dalil Al-Quran ya, berkenaan dengan sifat Allah Qidam dan juga dalil akal. Bagaimana akal kita hendak menerima akan sifat Allah Qidam itu nanti. InsyaAllah Ustaz akan kupaskan satu persatu dengan lebih mendalam dan moga-moga ya, anak-anak sekalian dapat memahaminya dengan baik ya, supaya dapat kita kenal akan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan kita dan Tuhan sekalian alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.